الله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dua pesanan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita semua ketahui sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, iaitu Nabi berpesan untuk jaga solat dan kedua jaga hubungan sesama manusia. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini kita akan fokus lebih kepada hubungan kita sesama manusia, kerana wajib kita tahu balance dia. Kalau tak balance, maksudnya hubungan kita dengan Allah, alhamdulillah, maksudnya kita usaha juga, kita jaga juga solat kan, tetapi tiang dia yang sebelah sini hubungan dengan manusia kita tak jaga, maka ini akan memakan ini sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan papa kedana. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, siapakah seorang yang paling malang pada hari penghisaban kelak? Sahabat bagi tahu macam-macam itu. Ini Nabi kata adalah seorang yang paling banyak bersembahyang, paling banyak membayar zakat, paling banyak berpuasa, paling banyak membuat amalan kebaikan, tetapi dia tidak menjaga lidah dia. Maksudnya tak jaga hubungan dia sesama manusia lain. Maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala minta dia bayar balik ganti rugi kepada mereka-mereka yang dia pernah laknat, pernah hina, pernah kutuk, pernah maki dengan pahala yang dia ada. Maka dia akan bayar sehingga tuntutan melebihi ganjaran yang dia ada. Maka Allah kata sekarang ni pindahkan pula dosa orang-orang yang menuntut ni kepada dia. Maka dosa akan dipindahkan kepada dia, dia akan penuh dengan dosa dan dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Nabi kata dialah seorang yang paling malang. Oleh kerana itulah dua perkara ini yang wajib kita balancekan. Hak kita dengan Allah, kalau kita bertaubat sekali pun Allah kata aku akan ampunkan. Tapi kalau kau buat salah dengan orang lain, selagi orang lain itu tak maafkan, aku tak akan maafkan. Apatah lagi hukuk ibu bapa. Jadi Imam Bukhari rahmatullah alaih dalam membicarakan hukuk sesama manusia, dia telah datangkan bab birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa dalam bab pertama untuk mengajar kita keutamaan. Lepas tu satu persatu kita akan belajar. Penting kita belajar apa pun dengan habiskan pelajaran tu. Kalau tidak, kita akan syok sendiri. Kan kita rasa macam alhamdulillah, saya dah belajar, dah habis, dah ustaz kata jaga ibu bapa. Balik rumah marah isteri, halau anak, dia kata yang penting saya jaga ibu bapa. Tak balance lagi kan, sebab apa? Muasyarat ni semua, hubungan kita dengan orang atasan, hubungan kita dengan mereka yang di atas kita dan juga di bawah kita. Ibu bapa kita, isteri kita, anak kita, semua ada hak. Dia tak boleh juga belajar satu, yang lain semua kita tak perlu dah. Ustaz dah kata sekarang ni yang penting saya jaga ibu saya. Anak pun balik dia pukul, isteri balik dia marah, dia kata yang penting saya jaga ibu saya masuk surga. Tak juga. Selepas solat, perkara pertama yang Allah akan hisab pada hari kiamat apa dia? Hubungan seseorang itu dengan isteri dia. Kalau dia buat baik dengan isteri dia, maka terselamatlah dia. Kalau tidak, dia pun akan dihumbankan ke dalam api neraka. Bayangkan betapa berat kan. Memang kita belajar hukuk ibu bapa, tapi dalam kita nak jaga ibu bapa, jangan kita sehingga menganiayai orang lain pula, kita menjatuhkan, menghina. Seperti mana saya pernah cerita dah kisah
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Harithah, yang Nabi satu hari Nabi kata Nabi mimpi masuk syurga. Mimpi Nabi juga adalah wahyu, kita semua tahu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk syurga dan Nabi dengar bacaan Al-Quran oleh seorang dengan begitu merdu, dengan begitu masuk bergema dalam syurga suara dia. Maka Nabi kata, siapa ni? Kata ni Nu'man bin Harithah, sahabat Ansar. Nabi kata dia kat Madinah. Suara dia di sini. Bila Nabi balik, bila Nabi bangun besok pagi, Nabi tanya, maka orang ramai bagi tahu Nu'man bin Harithah ni dia jaga ibu dia begitu sekali sendiri. Dia akan sediakan makan untuk ibu dia, dia akan cuci pakaian ibu dia, dia akan buat semua. Dia tak bagi isteri dia sentuh pun. Dia kata itu ibu saya, biar saya yang khidmat ibu saya. Sehingga bacaan Quran dia diperdengarkan dalam Al-Quran. Ada di syurga. Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala pendengarkan bacaan dia sebab dia jaga ibu dia. Kalau isteri dia pun dia tak benarkan khidmat kepada ibu dia, sehingga dia khidmat dan dia akan berdiri seperti seorang hamba. Dia kata ada apa-apa lagi tak? Kalau ibu dia perintah dia tak dengar, dia tak akan tanya balik, apa cerita? Apa wahai ibu? Itu pun tak. Wala taqul lahumma uff ni satu membawa makna macam ayah kata, boleh tak tolong sikit? Tak boleh lah ayah, bulan ni tak boleh kan. Biasanya tolong tu maksudnya lebih kepada kewangan lah. Tengoklah nanti kalau boleh kan. Jangan. Kalau tak ada sekali pun bangun malam menangis. Bangun malam menangis, jangan kata tidak. Dia kalau ibu dia cakap dia tak dengar pun, dia tak akan tanya balik ibu dia, apa dia panggil isteri dia kedua, dia tanya, ibu cakap apa tadi, dengar tak? Begitu sekali hormat dia kepada ibu dia. Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam, bila Zubair bin Awam radhiyallahu anhu nak meninggal dunia, disyahidkan dalam peperangan Jamal, maka dia beritahu kepada anak dia, kata nanti kau tunaikan hutang-hutang aku. Kata. Jangan risau, dia kata. Setiap kali engkau tak cukup duit untuk tunaikan hutang, kalau engkau tak cukup duit untuk tunaikan hutang, maka engkau mintalah daripada tuanku. Anak dia fahamlah maksudnya Allah. Dia kata dia akan tunaikan. Dia kata kalau engkau tak ditunaikan, kau bagi tahu kepada tuan aku, dia akan tunaikan. Abdullah bin Zubair kata, aku tak pernah melalui apa-apa kemusykilan seumur hidupku, kerana Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali ada kesulitan untuk aku menunaikan hutang ayahku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan sehinggalah selesai, dan Allah bagi kekayaan yang banyak kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia nak beritahu kata itu pun tak boleh mengeluh kan. Kadang kita punya prinsip, kita kata kan dalam, kalau ada siapa financial planner kat sini, hari ni financial planner tak nampak pun. Ada? Siapa? Tak ada. Kita bagi tahu kata tuan-tuan nanti kan, tuan-tuan mati nanti anak nak kena bayar hutang. Itu apa Zubair bin Awam bagi tahu kepada anak dia. Dia kata engkau tunaikan hutang aku. Kalau engkau rasa susah, kau minta kepada tuan aku, dia akan tunaikan. Kata, jangan takut. Dan anak tu terima. Memanglah seorang anak tu dia terasa beban, tapi jangan kita anggap perkara Allah nak bagi kita kebaikan yang banyak sebenarnya. Bila mana kita mendapat satu peluang untuk berkhidmat kepada ayah kita dalam bentuk itu, bukan semua orang dapat tahu. Setengah orang ni ayah dia tampung dia seumur hidup. Kalau kita boleh tampung ayah kita walaupun sekejap dalam seumur hidup kita, sekejap pun, itu maksudnya kita ni bertuah sangat-sangat sebenarnya. Kerana Allah berikan peluang untuk berikan kedudukan yang tinggi kepada kita. Nabi SAW, masa Nabi 2 bulan dalam kandungan, ayah dah meninggal dunia. Bila Nabi SAW pada usia 6 tahun, ibu Nabi juga Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Usia 6 tahun. 6 tahun ni usia bagi seorang anak, ibu dia lah ayah dia. Sebab ayah pun tak ada. Jadi ibulah ayah. Ibulah tilam dia, ibulah alas tidur dia, ibulah bantal dia, ibulah makan dia, ibulah minum dia. Ketika itu Allah ambil nyawa Aminah radhiyallahu anha. Begitu sedih Nabi cerita. Nabi kata, kalaulah ibu bapa aku masih hidup. Kemudian Nabi kata, kalaulah ibuku masih hidup dan aku mengangkat takbir untuk menunaikan solat Aisyah, Allahu Akbar, dan ibu aku panggil Muhammad, nescaya aku batalkan solat fardu dan aku menyahut panggilan ibuku. Labbaik ya ummi. Nak beritahu kepada kita betapa tingginya kedudukan seorang ibu. Nabi menangis teresak-esak
Bila Nabi pergi pertama kali untuk melawat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi teringat dan Nabi cerita kata apa yang berlaku di Abwa, kan Umi Aiman cerita apa yang berlaku di Abwa bila masa ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kematian kepada Aminah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi tak ada siapa, kan, tengah-tengah jalan, koklah di Madinah ada keluarga, kat Makkah ada, tapi Allah ambil nyawa di tengah-tengah, nak beritahu kata ini pun cara Allah Subhanahu wa taala uji hamba yang paling Allah sayang. Tapi Nabi kata kalaulah ibu aku masih ada, kalaulah ibu aku masih ada. Semua hadis-hadis ni Nabi nak beritahu kepada kita kedudukan seorang ibu, kedudukan seorang ayah. Jangan kita mengeluh kalau mereka ada, bahkan berkhidmatlah kepada mereka, kerana itu peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan dia Allah akan berikan banyak pahala, banyak ganjaran, kedudukan di atas muka. Allah akan buktikan orang yang buat baik dengan ibu bapa ni di atas muka bumi lagi, Allah Subhanahu wa taala akan buktikan. Tapi bukan bermakna dia tinggalkan Allah. Orang Hindu ni mereka anggap ibu bapa tu Tuhan. Itu pun tak boleh, itu dah melampau. Sekadar Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Pertama sekali ingat tak boleh sembah selain Allah. Kemudian baru buat baik dengan ibu bapa. Maksudnya itu kedudukan paling tinggi selepas Allah dan Rasulnya. Sembah Allah, taat kepada Allah dan Rasul, kemudian buat baik dengan ibu bapa. Kalau mereka dah tua, jangan tolak permintaan mereka. Jangan tolak permintaan mereka. Langsung. Kalau kita, maksudnya Imam Zainul Abidin, kan, kita pernah dengar Imam Ali Zainul Abidin, dia tak pernah makan setiap apa bersama dengan ibu dia. Bila orang tanya dia sebab apa, dia kata dia tak nak ibu dia terpandang kepada satu lauk tu dan dia tak tahu kata ibu dia nak dan dia termakan, dia kata. Begitu sekali. Kan kita baca hadis kan dalam kelas pertama, kalaulah ayah kita terpandang satu ketul daging, itu pun kita kena tinggalkan untuk dia, tak boleh makan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jalan depan ayah, jangan duduk sebelum ayah, jangan ambil makanan yang ayah dah pandang. Itu saya begitu tinggi sekali Allah berikan. Jadi insya-Allah kita akan sambung bacaan hadis dan sambil itu saya akan syarah lagi hadis yang ke-15. Siapa nak baca? Hakim baca, Hakim. Babu uquqil walidain. Ada kitab ke? Ada kitab, Hakim? Baca kat sini. Baca kat sini, Hakim. 13. Tak payah rapat sangat, tak apa, asalkan dalam ni masuk. Tak, asalkan berdiri je lah, maksudnya jauh sikit tak apa. Tak jauh sangat. Okey. Wabihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddali qala haddatsana Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrata an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la unabbiukum bi akbaril kabair thalathan qalu bala ya Rasulullah qala al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zuri ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah, daripada bapanya, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah kalian mahu aku kabarkan dengan sebesar-besar dosa besar atau dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, bahkan wahai Rasulullah, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menyekutukan Allah, berhaka kepada kedua ibu bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk sedangkan sebelumnya baginda dalam keadaan bersandar. Dan perkataan az-zur, yakni berkata palsu, berbohong, persaksian palsu, membuat tuduhan palsu,
Terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sehingga aku perawi berkata, kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada dosa-dosa besar ataupun yang terbesar, yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat tadi lah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan sesekali syirik kepada Allah. Yang kedua, menyakiti hati ibu bapa. Ada pernah ataupun derhaka kedua ibu bapa. Ada pernah sekali Rasulullah SAW ditanya, bilakah kiamat akan berlaku? Nabi kata, wallahu a'lam, Allah yang mengetahui. Ditanya lagi bila, Nabi SAW kata, bila mana anak-anak perempuan pun mereka akan menghancurkan hati ibu bapa mereka. Anak-anak perempuan, anak lelaki ini memang biasa. Ya, tapi bukan bermakna bukan dosa besar, tetap dosa besar. Uququl walidain ini dosa besar. Khususnya bila mereka dah tua, bila mereka dah tak ada kekuatan lagi. Saya berulang kali sebab Allah kata, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bila mereka dah tua, dah tak larat, kita dah mula heavy ke atas mereka. Ketika itu kita ada kekuatan untuk tekan mereka. Masa tu siapa yang durhaka mereka dengan memecahkan hati mereka, dia buat dosa yang besar daripada kabair, dosa-dosa besar. Dan seterusnya Nabi kata, Nabi bangun, Nabi duduk kan, mula Nabi sandar, Nabi bangun duduk macam tu, Nabi kata wa qauluz zur, perkataan yang jahat sama ada penipuan, pendustaan, memberi saksi, berdusta kan, wa qauluz zur. Dan dia kata, perawi kata, Nabi ulang sehingga aku kata, kenapa Nabi tak diam tu? Sebab apa? Sebab takut sangat. Para sahabat ni bila Nabi sebut ni adalah dosa-dosa besar, mereka takut sangat dengar. Sebab ialah perkataan yang salah ni setiap orang cakap, betul tak? Kadang tertipu, kadang kita tercakap perkara yang salah. Nabi ulang kata ini adalah daripada bi akbaril kabair, daripada dosa-dosa besar yang sangat besar. Jadi berhati-hatilah, salah satunya menyakiti hati ibu bapa. Okay, hadis seterusnya. Wajah Aiman. Dia Maulana Taufik lah sekali. إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. Baca terjemahan sikit. Daripada Warrad, tukang tulis bagi Al-Mughirah bin Syu'bah, dia telah berkata, Muawiyah telah menulis kepada Al-Mughirah, tulislah dan kirimkan kepadaku dengan apa yang pernah engkau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warrad berkata, maka dia mengimlakkan, menuturkan perkataannya kepadaku dan aku menulis dengan tanganku, sesungguhnya aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada banyak soal, mensia-siakan harta, yakni membazir, dan banyak cakap. Muawiyah tulis surat kepada Mughirah. Muawiyah Amirul Mukminin selepas Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia tulis surat kepada, ada kata selepas Hasan, tapi tempoh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjadi khalifah pendek. Di Muawiyah radhiyallahu anhu tulis surat kepada Mughirah Warrad, kata dalam surat tu Muawiyah minta Mughirah untuk menasihati dia apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemerintah zaman dulu. Mereka mengambil dan mereka nak dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata,
Jangan banyak soal, an kasratis soal. Di sini soal membawa dua makna. Satu, meminta-minta pun panggil kasratis soal. Kedua, jangan banyak tanya seperti mana Allah sebut dalam Quran, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum. Jangan banyak, maksudnya songeh, kenapa tak macam ni, kenapa macam ni, itu. Yang kedua, jangan membazir. Membazir ni saya pernah cerita, membazir adalah bila kita membelanjakan ke atas diri kita melebihi keperluan kita. Belanjakan kepada orang lain dipanggil infak, dia tak panggil israf. Walaupun kita belanja banyak, ganjaran dia banyak. Bagi banyak pun tak apa. Seperti mana diceritakan ada satu hari seorang sahabat Nabi SAW, dia sembelih seekor kambing. Dia tengok Nabi suka bahagian tangan kambing, maka dia bawa, dia sembelih lagi, dia bagi lagi kan. Itu tak kira membazir sebab dia tahu Nabi SAW suka. Jadi dalam bab kita ikram orang lain tak kira membazir. Kita jangan kata makanlah apa ada. Pernah dengar ayat tu kan? Siapa pernah dengar? Makan je lah apa yang ada. Bila kita ikram orang, kita tak boleh cakap macam tu. Kan? Dalam untuk diri kita, cukuplah kata awak ni makan banyak dah. Itu boleh. Untuk orang lain, bagi yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagi dia makanan yang terbaik, bagi dia pakaian yang terbaik. Israf ni adalah atau membazir bila kita belanja berlebihan ke atas diri kita sendiri. Dah ada kereta, beli lagi. Dah ada rumah, beli lagi. Kan? Itu pun dah jadi satu tabiat. Nabi kata, la tajma'u ma la ta'kulun. Jangan simpan yang kamu tak perlu untuk makan. Wala tabnu ma la taskunun. Jangan bina rumah-rumah yang kamu tak tinggalkan pun. Berapa ramai, saya tak pernah dengar lagi, jarang sangat saya dengar seorang yang kupaskan hadis ni. Sedangkan ni adalah 20 khaslah, 20 sifat-sifat iman seorang beriman yang jarang saya dengar dikupaskan. Sebab apa? Dia berlawanan dengan nafsu. Nabi kata, la ta'kulu, la tajma'u ma la ta'kulun, wa la tabnu ma la taskunun. Jangan simpan apa yang kamu tak perlu untuk makan. Maksudnya dah makan lebih, bagi je kepada orang, tak perlu simpan. Kemudian, jangan bina rumah yang kamu tak perlu pun. Dah ada rumah, buat lagi. Dah ada rumah, buat lagi. Tak boleh. Ada sekadar keperluan saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Dan ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan banyak cakap. Maksudnya, sebab apa? Bila kita banyak cakap perkara yang sia-sia, dia akan menggelapkan hati kita. Sama ada kita cakap kebesaran Allah ataupun kita diam dan ingat. Mau cakap benar, falyakul khaira aw liyasmut. Cakap benda baik ataupun diam. Yang tadi saya sebut tu kan, dalam mengumpul harta ni, ini memang jadi satu tabiat lah, satu. Tadi saya nak cerita pasal apa, financial planner tadi tak sebut sebab orang financial planner tak sampai-sampai. Dia orang tahu kot tajuk hari ni ada kena-mengena. Jadi semua tak hadir kan. Dia orang dah mutalaah dulu, dia orang pandai, dah baca. Tak boleh lah. Hari ni encouragement kita apa? Kumpul harta banyak-banyak, barulah bila tua senang. Apa senang? Dia ada harta ke tak ada harta ke, Allah akan susahkan dengan kesusahan yang dia tak, maksudnya yang dia akan rasa kesusahan tu. Macam orang kata kan, daripada menangis di atas basikal, baik menangis dalam BMW. Keperitan menangis dalam BMW tu lagi teruk sebenarnya. Baik atas basikal. Dia kata ni BMW pun ada, kenapa aku depressed kan. Atas basikal orang-orang keluar peluh tu, dia bakar kalori lagi kan. Tak betul patah tu kan. Jadi kita kumpul, kita sangka, bila tua nanti kan. Sebenarnya kita kumpul itulah dia menjadi bala untuk kita. Dia mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat harta yang kamu kumpul, Allah kata. Alhaakumut takatsur. Sungguh suka sangat dengan harta kekayaan. Wailul likulli humazatil lumazah. Walaupun tentang Abu Jahal ataupun orang kafir, tapi umum ayat ni, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah Taala sayang sangat kamu dengan harta. Dan wa anqila wa qala, ni memang kitab bab akhlak lah, iaitu perkataan kita kena jaga. Apa yang kita sebut, apa yang kita cakap kepada orang kan, perkara tu kena jaga. Sebab jangan perkara itu menyakiti hati orang dan akhirnya dituntut kita pun jadi papa kedana di akhirat nanti. Dan para ulama kata dosa orang-orang saleh apa? Mengumpat. Orang-orang saleh ini dia buat juga dosa, dia ada bersih, dia itu dosa mengumpat. Semua orang terjebak. Tapi sedangkan dosa besar tu kan, tapi ini dosa orang saleh kan. Dia kata dalam saf pertama kat masjid pun duduk mengumpat juga.
dosa orang saleh. Orang saleh punya dosa ni dalam masjid pun dia mengumpat tu jalan juga. Kita kena jagalah. Kalau tak hari ni maksudnya usaha lagi sampai satu hari kita dapat jaga. Nabi kata kepada Mu'adz bin Jabal pada satu ketika, Nabi kata, nak tak saya ajar kamu wahai Mu'adz satu perkara yang dengannya kamu akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi pegang lidah. Nabi kata jaga ni. Itu Nabi tak cakap apa, Nabi kata ni jaga ni. Dah. Kamu jaga ni, dunia kamu pun akan Allah bagi kebaikan, di akhirat pun Allah akan berikan kebaikan. Jaga lidah. Cakap bila perlu, banyak baca Quran, banyak habiskan dengan dakwah kebesaran Allah, baca Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadis seterusnya Faruq. Muana Taufik nanti. Dia ada reason sebab apa dia selagi dia tak baca, dia akan tunggu, dia tak tidur. Dia bagaimana seorang ayah ni dia kenal anak dia, guru dia dah lama-lama dia kenal, dia tahu. Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu, dia telah berkata, suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, apakah Nabi SAW telah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia seluruhnya? Beliau Rasulullah SAW telah menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia, melainkan apa yang ada pada sarung pedangku ini. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengeluarkan satu lembaran yang termaktub padanya, Allah telah melaknat sesiapa yang menyembelih kerana tujuan selain Allah. Allah melaknat sesiapa yang mencuri batas-batas sempadan tanah. Allah telah melaknat sesiapa yang melaknat kedua-dua ibu bapanya. Dan Allah telah melaknat sesiapa yang membantu melindungi orang membuat kerosakan di muka bumi ini. Baiklah, hadis ni ditanya kepada Sayyidina Ali, adakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sesuatu yang kami, maksudnya orang awam, tak dengar? Dia kata tak, kecuali apa yang ada tertulis yang saya simpan dalam pedang saya, dalam sarung pedang. Maka dia keluarkan, kemudian dia baca, Allah Subhanahu wa taala melaknati binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu nota di sini yang saya nak highlight kan. Dalam ibadah kurban, akikah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tulis nama, ini atas nama untuk siapa, tapi binatang itu bukan untuk nama tu. Ya? Binatang itu untuk Allah. Binatang itu untuk Allah. Nama-nama tu yang meniatkan untuk memberikan binatang itu untuk Allah. Jadi perbaiki kefahaman di sini. Itu binatang bukan untuk nama-nama ini. Binatang itu untuk Allah. Yang niat untuk berikan untuk Allah adalah nama-nama ini. Faham Faham? Jelas Boleh faham? Tak faham? Sekali lagi. Bila kita tulis nama-nama, kata kita berikan untuk kurban kan, sebenarnya binatang itu bukan dikurbankan untuk nama-nama ini. Binatang itu dikurbankan untuk siapa? Untuk Allah. Yang niat memberikan untuk Allah adalah nama-nama ini. Jadi jangan salah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tu, saya kurbankan untuk Allah, itu yang penting. Tak baca nama-nama tu tak apa. Kalau baca nama-nama tu, tak baca Bismillah, maka tak sah lah. Bahkan kurban bukan tak sah, daging pun jadi haram nanti. Jadi tak boleh, Allah melaknat. Tapi ini bukan sampai situ. Tapi kadang kerana tak ada pengetahuan kan, sebab kita tak belajar,
Kita tak tahu, kita berkata, oh ini korban untuk nama-nama ni. Ini korban anak saya. Ini korban untuk Allah. Yang memberikan itu anak saya. Ini korban untuk ayah saya. Yang memberikan korban ayah saya untuk Allah. Korban itu untuk siapa? Allah, kan? La'anallahu man saraqa manar al-ard, iaitu kita ambil tempat orang lain, tempat umum dan sebagainya, tak boleh. Dan la'anallahu man la'ana walidah, siapa yang melaknati ibu bapa dia, Allah melaknati dia. Melaknat bukan dalam erti kata laknat, ataupun dia maksudnya bukan dalam semestinya literally dia laknat. Dia cakap perkara-perkara yang mencela, menghina. Contoh, dia kata ini paling umum, ingat contoh ni. Kata mak ayah kalau tak belajar, kan kita cakap dengarlah. Itu dia laknat ibu bapa dia. Itu panggil laknat. Itu laknat. Dia melaknati ibu bapa dia. Maksudnya dengan menghina. Kata engkau tak tahu apa, dengarlah kami cakap. Saya doktor. Kan saya cakap, Umi dengarlah. Tak boleh. Itu menghina dia. Jangan. Tak boleh tinggikan suara pun. Dialah yang pegang jari kita, yang ajar kita jalan. Bagaimana mungkin kita hina dia? Kan dia yang membesarkan kita, dia yang memberi suapan pertama kepada kita, dia yang mendukungkan kita, menegakkan kita. Walaupun semua dengan perintah kuasa Allah, tapi dia ada jasa yang mana Allah berikan kedudukan yang tertinggi kepada mereka. Dan kemudian la'anallahu man awa muhdisan, maksudnya siapa yang memberi perlindungan kepada orang yang membuat kerosakan di atas bumi ini pun Allah Subhanahu Wa Taala melaknati dia. Tapi bukan umum, bukan sehingga kita dibenarkan untuk membuka aib orang lain. Tidak. Dalam bab membuka aib orang lain ni memang tak ada ruang langsung. Kita kena tutup, saya tak tahu apa. Kecuali illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Kecuali ada orang dizalimi, baru kita buka mulut. Tapi kalau kita tak tahu pun lagi sekarang ni apa cerita, maka jangan jadi seperti mana yang Allah cerita dalam surah Sad, bila mana dua orang datang kepada Nabi Daud AS. Allah nak uji, tiba-tiba mereka dah masuk dalam rumah. Salah seorang kata, kata kawan saya ada 99 ekor kambing, saya ada satu, yang satu ni pun dia nak ambil. Nabi Daud terus kata, engkau menzalimi kawan saudara engkau dengan minta kambing tu. Maka Allah kata, tunggu, jangan cepat wahai Nabi Daud. Fahkum bainan nas, maksudnya buat, jangan kamu wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Fahkum bil haqq. Jangan cepat, walaupun kita nampak seolah-olah, selagi tak dengar pihak kedua, tak boleh buat keputusan. Tak boleh buat keputusan. Kena dengar dua-dua pihak dulu, baru kita come to conclusion. Dia pun kena bagi semua dalil yang sepenuhnya, baru boleh come to conclusion. Sebelum tu, innocent until guilty proven. Itu memang basic information, knowledge yang kita sepatutnya ada kan dalam undang-undang. Setiap orang tak berdosa, kecuali terbukti akan dosa dia. Tak terbukti lagi, macam mana kita cakap tentang dosa orang lain. Jadi ini bukan mana. Jadi kadang-kadang kita ambil benda tu dengan kefahaman yang salah. Kita tak boleh. Tak terbukti pun lagi. Ada satu cerita, ada satu orang sahabat ni dia buat zina. Dia pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata pergi balik lah. Kata jangan, tak ada apa. Kata pergi balik, pergi taubat. Dia pergi jumpa Umar. Umar kata pergi taubat. Dia pergi jumpa seorang sahabat lain. Saya lupa nama sahabat tu. Sahabat tu kata, saya nak boleh buat apa? Dia kata, engkau pergi tanya Rasulullah. Bila pergi tanya Rasulullah, Nabi kata, engkau silap, engkau mabuk, engkau tak sedar kot masa tu. Masa Nabi tolak, tak nak terima pun. Akhirnya tak, dia kata, dia bersumpah. Dia kata, saya memang buat. Maka Nabi tak kata dia, Nabi marah sahabat. Dia kata, kalaulah engkau pun reject, maksudnya engkau pun halau dia seperti mana Abu Bakar dengan Umar buat, kan baik, kan lebih baik. Kata, kenapa engkau bawa dia kepada aku? Begitu sekali Nabi SAW kata. Faham tak tuan-tuan? Dalam bab ni Nabi kata, kenapa engkau bawa kes ni kepada aku? Kalaulah engkau cakap seperti mana engkau cakap kepada Abu Bakar dan Umar, kan lebih baik. Maksudnya pergi je. Ada seorang perempuan datang mengaku depan Nabi daripada Ghamidiyah, kisah famous. Dia kata, ya Rasulullah, saya telah buat zina. Maka dia kata, jatuhkanlah hudud, kata had kata saya. Nabi SAW kata pergi. Dia tak nak. Dia ulang 4 kali. Nabi SAW kata balik. Dia kata, ya Rasulullah,
jatuhkan had, kata saya tak nak terbakar dalam api neraka. Nabi kata kau mengandung kan, pergi bersalin dulu. Lepas bersalin didukung anak datang, ya Rasulullah jatuhkan had ke atas aku. Nabi kata susukan anak tu dulu. Dia balik, Nabi SAW bawa anak tu, diberi sekeping roti, tunjuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah anak saya dah boleh makan, rejamlah saya. Bila Nabi rejam, dia darah dia percik kena sahabat lain rasa kotor. Nabi punya wajah Nabi berubah. Nabi kata kalaulah taubat dia dibahagikan kepada seluruh manusia di seluruh alam, maka saya cukup untuk setiap orang. Begitu suci sekali darah dia. Tapi Nabi tolak. Maksudnya kalau dia tak datang kemudian pun tak apa. Tapi ini bukan encouragement kepada kita untuk membuat zina. Itu perkara yang haram tetap. Wala taqrabuz zina. Tapi kalaulah tersilap maka tutup. Kerana apa? Dalam perkara ini tak pernah dapat kebaikan kepada mana-mana pihak. Bahkan dia akan membawa kepada depression, tekanan kan, dan akhirnya kita musnahkan semua komuniti kita. Dia dalam bab zina ni prevention itu yang penting. Tahu prevention apa yang paling basic dalam ni? Untuk tu saya bagi soalan dan jawapan yang terbalik. Ada orang tanya kenapa penceraian banyak berlaku? Dia sebab banyak perkahwinan berlaku. Kalau begitulah, kalau nak berhentikan penzinaan, maka kena buat apa? Kena umumkan perkahwinan. Kalau kita dalam tu pun fikir dululah, tengok dululah, nantilah. Baru ni masuk newspaper kata remaja banyak terlibat dalam penzinaan. Jadi kita nak cari jalan apa untuk jauhkan mereka daripada penzinaan? Apa? Nikahkan mereka. Cukup umur nikahkan. Cukup umur nikahkan. Cukup umur nikahkan. Tapi mana nak nikahkan? Kan? Kita kata apa? Bagi mereka sex education. Buat apa saya nak segan bicarakan perkara ni? Sebab saya punya thesis pun tentang ni. Kita kata bagi dia sex education. Last sekali end up, dia akan buat perkara yang sama juga. Ini tak akan membantu dia. Dia satu saja yang boleh stop dia, iaitu apa? Syariat Allah. Tak boleh kahwin, tak ada kekuatan, berpuasa. Itu saja. No education, nothing. Keep yourself busy, itu semua tak akan bekerja. Bahkan dia akan lagi merosakkan akal dia. Tak ada kekuatan. Walyasta'fifil ladina la yajiduna nikaha. Pergi, kalau ada, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum, kahwin. Tak boleh kahwin, puasa, isti'afaf. Kerana dia akan melemahkan syahwat. Sebab itulah puasa kita tak buat malam, kita buat siang. Sebab biasanya kekuatan yang kita ada tu siang. Bila dia dah puasa siang hari malam, dia ada kekuatan lagi. Tak ada lah, dia kata dah penat saya tidur lah. Tu siang puasa. Kita tukar kan, dia ada keto punya diet ni, malam puasa. Apa dipanggil, saya lupa, fasting apa tu, malam kan. Sebab tu puasa ni siang. So kita kalau terbalikkan syariat Allah, kita tak akan dapat achieve yang Allah nak daripada kita. Jadi patuh benda itu saja. Mudahkan perkahwinan. Kalau tak boleh, nasihat dia kata banyak berpuasa. Kerana dia akan jadi perisai daripada perbuatan-perbuatan ni, maksudnya maksiat ni. Tak ada jalan lain tuan-tuan. Dia tak ada jalan dengan kita panggil dia, kumpul dia, kita nasihat dia, tuan adik-adik kan. Dia tak ada benda tu. Dia orang perkara dah pendedahan memang dah ada. Kan kita sendiri yang bagi tab kepada dia orang sekarang ni kan. Tab sekarang ni, dulu anak menangis-nangis kan, kena skor 88A dalam SPM baru mak bapak bagi. Sekarang ni kata we'll give you score ke tak skor, terpaksa nak buat sana. Kita bagi dia. Lepas tu kita kata, kita kena kontrol dah. Dia memang akan terbuka kepada pintu-pintu itu. Sebab tu kena limitkan benda ni, akses kepada perkara ni semua. Media ni bahaya. Internet ni bahaya. Media pun bahaya, internet pun bahaya. Dia tiba-tiba termasuk pada topik ni. Tapi perkara ni penting untuk kita belajar dalam mendidik anak-anak juga. Sebab tu saya kata pendidikan yang kita nak belajar sekarang ni bukan satu one way saja. Kalau ibu bapa beri pendidikan yang salah, what you give you get back. Kan itulah besok-besok dia dapat balik. Anak jadi kurang ajar, anak lawan cakap ibu bapa. Sebab apa? Akses kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Saya bagi satu cara yang paling mudah untuk faham. Tuan-tuan boleh benarkan tak seorang lelaki yang bukan mahram masuk rumah tuan ketika tuan tak ada? Boleh benarkan tak? Tapi tuan-tuan buka TV, dia masuk rumah tuan tanpa izin tuan juga sebenarnya. Dia masuk juga daripada TV itu. Kan? Dia masuk juga. So, betapa bahayanya. Kalau boleh kontrol tak apalah. Kalau TV itu tak ada kontrol, dia masuk. Smart lah, handsome lah pelakon ni, handsome lah pelakon tu. Depan suami dia puji. Kan?
Jadi benda ni akan jadi kebiasaan. Dan bila mereka tengok drama, orang tu masuk dalam rumah kita, dia ajar pula perkara-perkara ni kan. Kata boleh je ada girlfriend kan, bagus, biasa je perkara tu. Yang dia tak terfikir pun, dia mula fikir kepada perkara-perkara yang bukan-bukan. Pendedahan yang tidak baik. Orang kata kan pergaulan dekat sekolah tu bahaya. Bagi saya online ni lagi bahaya daripada pergaulan tu. Itu ada limitation dia. Dia confront the real world ni bukan mudah. Kan, ramai kat sini yang masih bujang kan. Sebab apa? Tak jumpa-jumpa lagi. Tapi online punya world ni very dangerous. Dia kan inna minal bayani la sihra, kata kadang-kadang words ni adalah magic. Dia pun tup-tap, oh perempuan tu suka kat dia. Sedangkan dia tak ada apa pun, tapi ayat dia pandai. Oh, dia pandai mengayat, cair. Lepas tu terjebak dengan maksiat. Macam mana nak kontrol tuan-tuan? Cepatkan perkahwinan mereka, encouragekan mereka untuk berpuasa dan limitkan penggunaan kepada internet di dalam rumah. Limitkan. Kata ada masa gunakan, tapi kalau boleh jangan gunakan. Berikan mereka aktiviti. Sebab tu saya katakan macam kita pergi mana, kan kita pergi buat outdoor sekarang dah boleh kan. Itu much better. Dilarikan tumpuan kita daripada perkara-perkara ni. Kalau tidak, dan perkara ada orang kata kan benda ni fokus tak, ini ada perkara yang membuka fokus kita, dia bagi kita release. Sebab kita tak fikir apa dah. So perkara ni penting. Adakan aktiviti kan, lagi-lagi lah ziarah, pergi jumpa orang kan, buat dakwah. Ni semua perkara yang amat penting. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Dia sekadar ini sajalah hari ini dapat. Jadi Taufik insya-Allah dia akan baca hadis pertama pada kelas yang akan datang. Tapi alhamdulillah dia berjaya lah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.